Saya nak masuk pasal co-insurance, iaitu melibatkan insurans harta. Maksudnya sekarang saya dah nak masuk insurans harta. So sebelum nak fahamkan pasal insurans harta, you kena faham 5 benda ni dulu. So saya akan terang satu-satu apa benda term-term ini, and nanti kita akan gunalah. Jadi yang pertama, dia kata jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, untuk insurans harta, kita akan diberikan, maksudnya dia akan cakap dulu berapa insurans yang kita kena beli. So itu adalah jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, ni keyword dia, harus dibeli. Jumlah insurans yang harus dibeli. Maksudnya dia orang akan cakap, okey, berapa yang harus kita beli, tapi tak semestinya kita akan beli banyak tu insurans. So dia orang akan cakap berapa insurans yang harus dibeli. And then yang kedua adalah nilai yang diinsurансkan. So nilai yang diinsurансkan ni adalah memang nilai yang kita beli. Nilai insurans yang dibeli. So ingat nombor 1 dengan nombor 2 ni lain. Nombor 1 ni diorang akan cakap berapa yang kita harus beli. Yang kedua ni memang kita beli. Alright. Yang ketiga adalah nilai boleh insurans harta. So ni katakan rumah, satu rumah. Diorang akan bagi nilai boleh insurans bagi rumah tu. So contoh dia cakap nilai boleh insurans bagi rumah adalah 100,000. So itu adalah nilai boleh insurans harta diorang akan bagi, ataupun kalau diorang suruh kira, kita kira lah. So nilai boleh insurans harta, diorang akan cakap berapa nilai bagi harta yang kita nak kira tu. So tu nombor 3. And then nombor 4, peratusan co-insurance. Ini pun sama ada dia suruh kita kira ataupun dia bagi. Sebenarnya dia bagilah. So peratusan co-insurance ni berapa peratus yang kita yang diorang akan suruh beli. Peratusan co-insurance. So co-insurance ni maybe dia cakap peratusan co-insurance adalah 80%. So itu adalah peratusan co-insurance lah diorang akan sebut. Berapa yang kita nak kena beli nanti dari peratusan co-insurance. And then nombor 5 adalah penalty co-insurance. Okey, contohlah. Katakanlah kamu kena beli yang 100,000 punya insurance. Ni yang harus dibeli. And then kita tak beli 100,000, kita beli 80,000 je. Kita tak nak beli yang 100,000 walaupun kena. Walaupun sepatutnya kita harus beli 100,000, tapi kita tak nak, kita beli 80,000 je yang dibeli. So, bila dia beli kurang, nanti akan ada penalty co-insurance lah kalau berlaku apa-apa kerugian. Okay? So, itu maksudnya penalty bila kita beli tak cukup dari yang sepatutnya. Alright? So, now kita nak belajar 3 situasi. Ni yang saya explain ni adalah dia punya, saya explain yang senang nak faham tau. So, kalau you nak tengok cara penerangan dia in detail, you bacalah dalam buku. Okay? So, saya terang yang senang nak faham. Okay, so first kita akan belajar insurans harta, iaitu dia akan berkait dengan term-term semua ni. Saya akan bagi 3 situasi, sebab memang ada 3 situasi. Iaitu yang pertama, kita nilai yang diinsurансkan adalah sama dengan insurans yang harus dibeli. So katakanlah kena beli 100,000. Saya ambil yang contoh tadi Contoh dia kena beli 100,000. Diorang kira kat kita kena bayar 100,000. And then kita pun beli 100,000 juga. Jadi disebabkan sama kiri kanan, iaitu jumlah nilai yang diinsurансkan sama dengan berapa insurans yang harus dibeli. So ni kita punya formula untuk kira berapa dia punya yang boleh claim adalah, so contoh katakan kerugian adalah sebanyak katakanlah 50,000. Okay? So kerugian 50,000. Jadi berapa yang kita boleh claim, kita akan tengok ada deductible ke tak. Saya letak deductible 500 So formula dia, kita akan ambil kerugian tolak dengan deductible terus. So dapat kat sini 50,000 tolak dengan 500. So dapatlah jawapan dia. Okay, siapa yang ada soalan boleh tanya terus So dapat kat sini jawapan dia 49,500. So ini adalah untuk formula yang pertama, iaitu nilai yang diinsurансkan sama dengan insurans yang harus dibeli. Ini formula dia ni. Kerugian tolak dengan deductible terus. Okay. And then situasi yang kedua.
nilai yang diinsurenskan adalah kurang dari insurans yang harus dibeli. Harus dibeli. So, ni saya ambil contoh macam tadi juga, iaitu dia sepatutnya kena beli 100,000. So, saya tulis kat sini dengan pen merah nak bagi nampak 100,000. Ni sepatutnya dia kena beli. Tapi dia beli kurang. Dia tak beli yang sepatutnya beli, dia beli 80,000 je. So dari sini kita akan kira formula dia adalah nilai yang diinsurenskan over nilai insurans yang harus dibeli, Ni saya letak yang senang faham je nanti you guys tengok balik buku. Tapi macam ni lah cara nak kira dia. Darab dengan kerugian, then baru boleh tolak dengan deductible. Macam tu. So dekat sini contoh saya buat case sama Saya ambil case dia adalah kerugian 50,000, deductible 500. Saya copy balik je. Jadi untuk jalan kira dia, saya akan buat nilai yang diinsurenskan. Sekejap saya kecilkan ni atas ni. Ni. Resize. Saya tak atas dulu. Okay. Sebab sekejap lagi saya tak tunjuk lagi yang nilai tu kan. Peratusan co-insurance tu saya tak terang lagi. Alright. So dekat sini untuk kita kira, kita akan letak 80,000 over 100,000. So ni berapa yang kita beli, ni berapa yang sepatutnya beli. Darab dengan kerugian dia iaitu 50,000. And then baru tolak deductible. Okay. So dari sini saya kira 80,000 over 100,000 darab dengan 50,000. Saya kira bahagian depan ni dulu. Sebabnya nanti kita akan tengok penalty. That's why saya kira asing-asing depan ni. So kat sini kita akan dapat 40,000 tolak dengan 500. So untuk dekat sini kita akan dapat dia boleh claim 39,500. So ini saya harap you guys faham. Kalau tak faham boleh tanya So dekat sini kita dah dapat nilai yang dia boleh claim dari insurans. Insurans boleh bagi banyak ni lah. So dari sini bila dia beli sikit, tadi saya dah cakap kalau beli sikit dia ada penalty co-insurance. So penalty co-insurance ni kita akan tengok dari kerugian tadi iaitu 50,000. Instead of 50,000 kita boleh start claim, lepas tu tolak dengan deductible. Dia jadi 40,000 je, dia berkurang nilai yang dari kerugian tu. So berapa yang berkurang tu adalah dia punya penalty lah, iaitu kita ambil kerugian 50,000 tu tolak dengan berapa yang original dia boleh claim ni, iaitu 40,000. So 50,000 tolak 40,000 kita akan dapat 10,000 lah kat sini. So ini adalah penalty dia sebab dia beli kurang dari yang sepatutnya. Okay. So ini adalah formula yang kedua. Yang ketiga, situasi yang ketiga. Okay, saya kecilkan. Ni. Okay. So formula untuk yang ketiga adalah ni kehilangan total. Maksudnya apa dia punya ni? Sekejap saya terlupa nama dia. Dia kehilangan, maksudnya dia memang kerugian secara keseluruhan. Okey? Rugi keseluruhan. Okey, kerugian menyeluruh. Sebab saya duk ingat English punya total loss. Okey, kalau kerugian menyeluruh, dia tak kisah kamu beli lebih pula. Beli sama ke ataupun beli kurang ke, dia akan tolak terus kerugian, tolak dengan deductible. So deductible still kena bayar sendiri.
So katakanlah dia beli kurang tadi, dia beli 80,000 je yang insurance tu. So kita just ambil 80,000 tolak dengan 500 lah. Tapi ni kalau betul lah sebab dia beli 80,000 kan. So 80,000 tolak dengan 500 lah. So dapat kat sini 80,000 tolak 500. So dapat 79,500. Okay. So untuk kerugian menyeluruh, kita tengok berapalah insurans yang dia beli tu. Okay. So saya rasa yang ni dah habis untuk 3 ni. Cumanya saya terlupa nak tunjuk pasal peratus co-insurance. So untuk peratusan co-insurance, kita akan guna waktu nak kira insurans yang harus dibeli. So untuk kira insurans yang harus dibeli, kita akan ambil peratusan co-insurance darab dengan nilai boleh insurans harta, iaitu yang tadi saya cakap yang nombor 3 ni, nilai boleh insurans harta. So katakanlah dia bagi peratusan co-insurance 75%. So 75% lah. Darab dengan nilai boleh insurans harta, contoh rumah, nilai rumah tu adalah 250,000. So saya darablah kedua-dua ni untuk tahu berapa yang insurans yang harus dibeli. So 75% darab dengan 250,000. So dapat kat sini 187,500. Okay. So ini adalah nilai insurans yang harus dibeli. Okay. So now kita tengok soalan. Okay. So saya ambil soalan ni. Saya akan buat 2 soalan. Satu soalan yang mencabar, iaitu di bahagian belakang. And then yang satu lagi adalah contoh dari buku teks. Okay. So kita tengok kat sini dia cakap Encik Ismail ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. So ni insurans kebakaran. Nilai boleh insurans rumah itu, okay, nampak tak? Ini adalah nilai boleh insurans rumah. Nilai boleh insurans harta tu lah, iaitu RM350. RM350,000. Oh ya Allah. And then polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai peruntukan co-insurance yang menginsurансkan 80%. So ini adalah peratusan co-insurance 80%. And then daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible. So ni pun deductible. Okay, saya highlight yang mana penting tau. RM2,000. Jadi dekat sini untuk A, dia kata hitung jumlah insurans yang harus dibeli. So yang harus dibeli, insurans yang harus dibeli. Oleh Encik Ismail bagi rumahnya itu. So insurans yang harus dibeli adalah bersamaan peratus co-insurance, iaitu 80%. Darab dengan nilai boleh insurans rumah ni lah. Nilai insurans boleh harta ni, iaitu RM350,000. So dari sini kita dapatlah berapa yang dia kena beli. 80% darab dengan RM350,000. So dapat RM280,000. Okay, so ni adalah nilai yang dia kena beli. So settle A. And then B. B1. Dia kata kat sini, rumah Encik Ismail telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugian adalah RM25,000. So kerugian RM RM25,000. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima Encik Ismail jika dia menginsurансkan rumahnya. Okay, so now baru kita nak jawab soalan lah. Ni kolom 1, ni overall. So nombor 1, pada jumlah insurans yang harus dibeli. Maksudnya sekarang dia beli insurans tu dengan nilai yang insurans yang harus belilah. So samalah. Jadi cara kira dia kita just tolak lah. RM25,000 tolak dengan deductible, iaitu ini kena bayar sendiri. Deductible ni RM2,000. Jadi kita akan dapat kat sini 25, 1, 2, 3 tolak 2, 3. So dapat RM23,000. So ni dia boleh claim dekat insurans lah.
So nak claim dalam insurans tu, dekat insurans tu dia akan sebut pampasan lah. Insurans akan bayar pampasan, iaitu sebanyak 23,000 dia boleh claim. Alright. So settle yang nombor 1 ni. And then nombor 2. Dengan jumlah 150,000. Maksudnya tadi dia kena beli, yang harus beli adalah 280,000 yang ni. Tapi dia beli kurang, dia beli 150,000 je. Jadi kita kena guna formula yang kedua tadilah, iaitu formula dia berapa yang dia beli, iaitu 150,000 per berapa yang dia sepatutnya beli, harus dibeli 280,000 darab dengan kerugian yang dialami, iaitu kerugian sekarang adalah 25,000. And then tolak deductible. Kenapa saya tulis deductible dah ada 2,000? Okay, so kira bahagian depan dulu. Sebab saya suka kira asing. Sebabnya nanti kalau kira asing kita boleh cari untuk penalty co-insurance. Alright. So 150,000 over 280,000 darab dengan 25,000. Kita akan dapat kat sini 13392.86 tolak 2,000. So ni 1, 2, 3, 13,000 lah. So 13,392.86 tolak dengan 2,000. So kat sini dia boleh claim 11,392.86. Okay. So ini adalah jawapan untuk yang nombor 2. And then dia tanya lagi, seterusnya hitung nilai penalty co-insurance. Penalty co-insurance macam saya cakap tadi, dia akan ada bila kita beli kurang daripada insurans yang harus dibeli ni. So yang ni dia beli tak cukup, dia beli 150,000 sahaja. Jadi dia punya penalty, kita akan ambil kerugian. So penalty, so kerugian yang sepatutnya dia boleh claim tadi 25,000. Since dia tak boleh cukup, dia boleh claim dari nilai ni lah, 13,392. So ni kita akan dapat 11,607.14. So ini adalah penalty yang dikenakan lah. Okay. So ingat, bila dia beli kurang daripada nilai yang sepatutnya beli, yang harus dibeli tu, jadi dia mesti akan ada penalty. Okay. And then C dia kata rumah Encik Ismail telah mengalami kerugian menyeluruh. So kerugian menyeluruh ni semualah terbakar. Jika dia menginsurансkan rumahnya dengan jumlah 200,000. Nampak tak? Sini 200,000, dia still kurang daripada insurans yang harus dibeli. Tetapi disebabkan ni kerugian menyeluruh, dia takkan ada penalty lah, kita terus ambil 200,000 ni. So 200,000, hitung bayaran pampasan yang diterimanya. So RM 200,000 boleh ambil terus. 200,000 tolak dengan deductible. Deductible mesti kena bayar sendiri. So kat sini kita akan dapat jawapan dia 198,000. Okay. So saya harap you guys faham bagi 3 situasi ni. And fahamkan konsep bagi penalty. Penalty ni hanya berlaku kalau kurang daripada insurans yang sepatutnya kita kena beli. Okay. Then next, saya ambil soalan ni dekat yang last kali bagi bab ni, yang latihan ekstensif tu. So dia ada gambar brain kat situ, so macam menarik. Jadi jom kita jawab sama-sama. Dia kata Encik Gailang ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Okey. Syarikat insurans menetapkan bahawa nilai boleh insurans rumah tersebut ialah 1.3 juta. Okey. And then polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya mempunyai peruntukan co-insurance untuk menginsurансkan 70%. So ini adalah peratusan co-insurance lah daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak 3,000.
Okay. And then dia kata A. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Gailang bagi rumahnya. So, saya tulis harus dibeli je Harus dibeli. Harus dibeli adalah bersamaan 70% darab dengan 1.3 juta. Okey, kalau tak tahu nak tukar juta ni dalam macam mana, so you guys kena, tapi memang kena tukar lah. So, saya buat sini macam mana nak tukar. Saya tunjuk 1.3 juta tu macam mana. So, 1 juta ni ada 6 kali kosong. Contoh, ni maksudnya 1 juta. Jadi, bila juta, saya akan loncat 6 kali sebab dia ada 6 kosong. Macam ni. So, 1.3 saya loncat 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni cara cepat tau saya buat macam nak tukar. Contoh. Okay. So, ni 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maksudnya, dia punya nilai kat sini adalah 1,300,000. Okay, tu cara nak tukar Dia sebut juta, jadi saya akan loncat 6 kali sebab juta ada 6 kali kosong. Alright. So, 70% darab dengan 1.3 juta. So, dapat kat sini 910,000. Okay. So, try tengok balik. Kalau ada soalan, sila tanya. Saya bagi 10 saat. Okay, saya proceed Okay, so untuk B. B dia kata rumah Encik Gailang telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya adalah sebanyak 205,000. So kat sini saya tulis dulu kerugian. Hitung jumlah insurans yang telah dibeli oleh Encik Gailang. Maksudnya yang ni dia patah balik dari soalan yang selalu kita jawab. So selalu dia bagi kat kita berapakah nilai berapakah nilai pampasan kan yang boleh yang akan diberikan oleh syarikat insurans lah. Tapi kat sini dia suruh kita kira berapa insurans yang Encik Gailang ni beli. So, tadi kan kita dah tahu dia ada situasi sama ada dia beli sama ataupun dia beli kurang. So, ni kita tak tahu dia beli berapa. Jadi, kita tak tahu nak guna formula mana. Okay? So, tak apa. Saya highlightkan dulu. Dia nak hitung jumlah insurans yang telah dibeli oleh Encik Gailang jika dia telah menerima bayaran pampasan. Ingat bayaran pampasan ni adalah berapa yang syarikat insurans bagi dekat kita. So, ni bagi dekat Encik Gailang lah. Sebanyak 202,000. Okay, so ni lebih kepada algebra lah. Bila nak buat pengiraan bagi berapa jumlah insurans yang dibeli, guna formula yang kedua. Okay? So, saya tak terang in detail kenapa kena guna nombor 2 ni. Yang ni. Kenapa kena guna nombor 2. Tapi guna je nombor 2. Saya tak nak peningkan kepala you guys. Okay? So, ingat macam tu je. Kalau dia suruh kira berapa insurans yang dibeli, guna je formula yang kedua. Okay? So, dekat sini saya akan letak nilai insurans yang dibeli over yang sepatutnya beli. Yang sepatutnya beli kita dah kira dekat A tadi. Darab dengan kerugian. Tolak deductible. Deductible dia tadi dia cakap 3,000. Bersamaan pampasan yang dia dapat. So, pampasan yang dia dapat sekarang 202,000. So, saya tulislah 202,000. Faham tak? Maksudnya, you guys still guna formula yang sama. Cumanya, selalunya kita cari yang bahagian belakang ni. And then, kita dah ada maklumat yang ni. Kali ni, dia terbalik. So, ni lebih kepada algebra. Dia bahagian belakang, dia suruh kita cari yang depan ni. Okay? So, untuk yang ni, saya just buat algebra lah. Nilai yang dibeli. So, kita akan dapat dekat sini. Saya buat algebra je tau ni. 205,000 per 910,000. So, dapat kat sini 41 per. Ni saya buat 41 per 182 tau. Saya buat ni over ni terus. And then, tolak 3,000. Saya gerakkan ke sana 3,000 ni. So, 202,000. Tambah dengan 3,000.
So dapat 205,000. And then gerak 41/82 ni ke sana, kita akan dapat 182/41. So dapat kat sini 910,000. Maksudnya dia beli 910,000. Okay, guna je formula yang kedua. Ingat tau, kalau dia tanya berapa yang insurans yang dibeli, so guna je formula yang kedua. And then yang kedua, dia kata pampasan 120,000. Guna formula yang sama, nilai yang dibeli over 910,000 darab dengan 205,000 kerugian, tolak dengan 3,000. Bersamaan belakang ni yang berubah, iaitu 120,000. So dekat sini pun selesaikan algebra, kita akan dapat nilai yang dibeli. Hai kepada yang baru join. So kat sini 120,000 tambah dengan 3,000. Lepas tu yang 205/910 ni akan dapat sama yang ni. So saya bawa je ke kanan. Saya tak tunjuk yang ni sebab dia lebih kepada algebra. So dapat 546,000.